Assalamualaikum dan selamat pagi anda bersama saya Khairul Hafiz hari ini untuk langsung dari Parlimen. Dan untuk hari ini adalah berkenaan dengan mesyuarat khas penggal kelima Majlis Parlimen ke-14 bagi membentang dan membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 yang dijadualkan berlangsung pada hari ini. Baik saudara, sidang khas ini merangkumi mesyuarat khas Dewan Rakyat yang akan berlangsung pada hari ini iaitu 11 April 2022 dan mesyuarat khas Dewan Negara yang akan berlangsung pada esok iaitu Selasa 12 April 2022. Pembentangan dan perbahasan kali ini melibatkan pengubalan punca kuasa di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan bagi memberi kuasa untuk pengubalan akta baharu berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat untuk bertukar parti. Bagaimanapun, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan berhubung anti lompat parti yang dijadual berlangsung yang dibentang, dibahas dan diluluskan pada mesyuarat kali ini akan ditangguh ke satu lagi sidang khas Parlimen yang akan dimaklumkan kelak. Penangguhan itu telah pun dipersetujui pada mesyuarat jawatankuasa Pemandu Transformasi dan Kestabilan Politik pada Khamis lalu yang diwakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan pengerusi jawatankuasa itu sendiri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dan dalam perkara itu juga turut dihadiri beberapa wakil kerajaan dan pelok pembangkang, antaranya Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Ahli Parlimen Alor Gajah, Ahli Parlimen Seremban dan juga Ahli Parlimen Puchong. Baik saudara, pembentangan dan perbahasan rang undang-undang anti lompat parti ini ditangguh buat kali kedua sebenarnya selepas jadual untuk dibentang pada bacaan kali pertama pada 24 Mac lalu. Penangguhan kali pertama dibuat untuk membolehkan pandangan serta input semua pihak terlibat diperoleh dan semua sesi libat urus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam pada itu juga Datuk Seri Dr. Wan Junaidi sebelum ini melaporkan bahawa beberapa cadangan pindaan perlembagaan akan dibentang semasa persidangan Dewan Rakyat pada Mac lalu, termasuk rang undang-undang berkaitan anti lompat parti dan mengahadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal. Ini sebenarnya selaras dengan apa yang disarankan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mahukan rang undang-undang itu disegerakan dan juga selepas kerajaan telah pun memeterai satu memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik bersama Pakatan Harapan pada 13 September 2021. Ini yang telah direkodkan dan juga kita siarkan kepada anda pada tahun lalu. Dan untuk makluman saudara dan saudari yang menonton pada hari ini juga, persidangan khas Parlimen adalah mesyuarat yang diadakan semasa majlis dalam tangguhan dan juga mengikut peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Peraturan 11/3. Urusan-urusan mesyuarat itu hendaklah ditetapkan oleh Perdana Menteri dan pemberitahuan kepada ahli Dewan perlu dimaklumkan tidak lewat daripada mesyuarat itu diadakan. Dan mesyuarat khas Parlimen itu juga berbeza dengan mesyuarat yang diadakan sebelum-sebelum ini kerana tiada urusan-urusan kerajaan lain dan tiada sesi soal jawab lisan akan dilakukan. Ini bermakna akan hanya tertumpu kepada isu yang kita nyatakan pada hari ini sahaja. Dan sidang khas kali ini adalah yang ketiga dalam tempoh setahun selepas mesyuarat khas berkaitan proklamasi darurat serta ordinan-ordinan darurat yang diadakan pada 26 Julai 2021 dan sidang khas isu banjir pada 20 Januari 2021. Dan dalam pada itu juga untuk rekod, sidang khas Parlimen sebelum ini pernah diadakan antaranya berkenaan dengan isu Gaza pada 2009, MH17 pada 2014 dan beberapa perkara lagi yang sangat-sangat penting untuk dibawa ke Dewan Rakyat. Baik saudara, Dewan Rakyat sudah pun bersedia dan kini kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti mesyuarat khas yang dijadualkan pada hari ini. Ahli yang berhormat, dengan segala hormatnya ingin saya memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat telah memaklumkan kepada saya pada 24 Mac 2022 supaya diadakan suatu mesyuarat khas pada hari ini selaras dengan pembentukan Peraturan Mesyuarat 11/3 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Urusan mesyuarat khas ini adalah untuk membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan Pindaan 2022 berkaitan perkara 10/3 bagi membolehkan suatu undang-undang anti lompat parti digubal.
rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Silakan Yang Berhormat. Tan Sri Yang Tua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan dibaca kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Tadi bacaan yang pertama, bacaan kali yang kedua bila Yang Berhormat? Pada satu tarikh yang akan ditetapkan nanti. Bukan pada hari ini. Baiklah. Ahli-ahli yang berhormat, bagi membolehkan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 ini dibacakan kali yang kedua dan ketiga pada mesyuarat hari ini. Bukan? Bacaan kali yang kedua dan selepas itu diserahkan kepada select komiti. Tan Sri Yang Tua. Oh. So, Nizam. Sino mau bisnis? Just teruskan. Bacaan kali kedua bukan hari ini. Bacaan ketiga bentangkan kabar. Bagi membolehkan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 ini dibacakan kali yang kedua dan ketiga pada mesyuarat hari ini, maka majlis perlu merhentikan kuasa peraturan mesyuarat 48 melalui usul peraturan mesyuarat 92. Oleh itu saya menjemput sekali lagi Yang Berhormat Menteri untuk mengemukakan usul tersebut. Yang Berhormat Menteri silakan untuk mengemukakan usul peraturan mesyuarat 92. Tuan Yang Di-Pertua, bahawa menurut peraturan mesyuarat 92 dan dengan persetujuan Tuan Yang Di-Pertua, saya mengemukakan usul untuk merhentikan kuat kuasa peraturan mesyuarat 48 di sepanjang tempoh perbahasan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022. Ada yang menyokong? Yang Di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Maka usul disetujukan. Ahli yang berhormat, bagi membolehkan seramai mungkin ahli yang berhormat dapat berbahas adalah dicadangkan mesyuarat hari ini bersidang secara terus tanpa henti rehat. Oleh itu saya berjemput Yang Berhormat Menteri untuk mencadangkan usul peraturan mesyuarat 12.1. Tuan Yang Di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga selesai. Terima kasih. Ada yang menyokong? Tan Sri Yang Di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Ahli yang berhormat, sekarang saya keputuskan masalah pada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Lebih suara bersetuju maka usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat DR 15 2022 rang undang-undang Perlembagaan Pindaan dalam kurungan 3 2022 bacaan kali yang kedua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan dibaca kali yang kedua sekarang. Silakan. Tan Sri Yang Tua, rang undang-undang yang akan saya bentangkan bertujuan untuk meminda perkara 10 Perlembagaan Persekutuan dengan maksud
pasal 3 memasukkan pasal 3A selepas pasal 3 bagi sekatan ke atas hak untuk membentuk persatuan yang diberikan oleh perangan C pasal 1 yang berhubung dengan keahlian dalam parti politik, ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri boleh juga dikenakan oleh Undang-Undang Persekutuan. Pindaan ini turut memberi punca kuasa ataupun enabling clause dengan izin bagi membolehkan satu akta khususnya berhubung dengan larangan ahli Dewan bertukar parti digubal dan diluluskan di Parlimen. Mesyuarat yang dipengerusi yang amat berhormat Perdana Menteri Antara Kerajaan dan Pakatan Harapan pada pagi ini tadi telah diadakan dan 3 perkara telah dipersetujui. Yang pertama, pindaan yang ada di hadapan kita ini diperhaluskan berhubung dengan tafsiran bagi larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Yang ketiga, cadangan untuk memansuhkan perkara 48/6 perlembagaan persekutuan termasuk mana-mana pindaan lain kepada perlembagaan persekutuan yang dianggap perlu. Yang ketiga, menggubal satu rang undang-undang khusus berkaitan larangan ahli Dewan bertukar parti. Perkara ini akan dikemuka untuk dibincang dan dipertimbangkan dalam jawatankuasa pilihan khas yang dilantik oleh Dewan ini. Sebagaimana ahli Muhammad sedia maklum, sistem pentadbiran negara yang teratur, efisien, efektif, sentiasa menjadi fokus untuk utama kerjaan pemerintah. Dalam hal ini, kesepakatan bersama kerajaan dan pembangkang adalah penting bagi mengembalikan kestabilan politik negara dalam keadaan semasa penularan wabak COVID-19 dan masa-masa yang sama untuk memulihkan ekonomi negara dan sosial rakyat pasca pandemik COVID-19. Komitmen ini menjadi keutamaan kerajaan mengambil kira senario politik negara kebelakangan ini melibatkan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dan dalam bahasa mudahnya lompat parti. Istilah ini lain sering diguna di negara luar berkaitan perkara ini, misalnya seperti defection, party jumping, floor crossing, yang mana boleh diterjemah sebagai pembelut parti dan bertukar kesetiaan kepada parti lain. Keadaan ini telah menimbulkan banyak perdebatan dan polemik dalam kalangan masyarakat umum kerana ia melibatkan mandat ataupun kepercayaan rakyat yang memilih ahli wakil rakyat. Saya ingin menarik perhatian semua ahli yang berhormat bahawa semenjak pilihan raya umum ke-14, negara berhadapan dengan isu pergolakan politik sehingga berlaku pertukaran penyandang Perdana Menteri 3 kali. Dan bilangan ahli Parlimen Malaysia yang melompat parti telah mencecah sehingga 39 orang. Ini merupakan satu isyarat yang jelas menunjukkan bahawa amalan demokrasi negara kita kini adalah tidak sihat dan berada pada tahap membimbangkan. Umumnya, tindakan ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap ahli Dewan Rakyat yang dipilih melalui pilihan raya. Sikap dan tindakan bertukar parti oleh ahli Dewan Rakyat secara langsung membuat rakyat menilai kesetiaan ahli Dewan Rakyat terhadap parti yang diwakili dan pada masa yang sama memberi kesan terhadap amalan demokrasi negara. Justru seperti mana semua sedia maklum, usaha menambah baik sistem pentadbiran negara melalui pelbagai inisiatif transformasi pentadbiran secara kerjasama dui partition kerajaan Pakatan Harapan telah diterjemah melalui memorandum kesepahaman transformasi dan kestabilan politik pada 13 September 2021. Antara termasuk perkara 2.1 mengenai keperluan membentangkan melulus rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen. Penggunaan istilah
anti lompat parti ini dah sementara. Dalam rang undang-undang itu nanti kita perhaluskan nama yang lebih wajar dan lebih elok. Bagi menjayakan komitmen yang telah ditetapkan, kerajaan melalui pelbagai hal ehwal undang-undang dan Jabatan Peguam Negara telah mengadakan sesi libat urus yang komprehensif dan menyuruh bersama pihak kepentingan seawal 23 November hingga 7 April 2022. Dengan kerjasama Bahayu, JPM dan Jabatan Peguam Negara, sebanyak 12 libat urus telah diadakan sepanjang tempoh tersebut sebagaimana berikut. Kaji selidik awam berkaitan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat, tukar parti awam dan ahli parlimen dengan seramai 7,571 responden, iaitu 7,461 orang awam dan 110 ahli parlimen. Yang kedua, kajian dasar berkaitan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti melibatkan undang-undang peringkat negeri. Keputusan kes mahkamah yang berlaku di beberapa negeri melibatkan pelaksanaan perundangan berkaitan larangan ahli DUN bertukar parti dan semakan serta penelitian terhadap model perundangan beberapa buah negara seperti India, Singapura, New Zealand dan United Kingdom. Yang ketiga, sesi pembentangan kajian dasar kepada pimpinan parti komponen. Yang keempat, sesi libat urus bersama ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kelima, sesi libat urus bersama Majlis Tertinggi Pemimpin Tertinggi Parti Gabungan Parti Sarawak Bersatu, Gerakan Rakyat Sabah, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan yang keenam, sesi pembentangan draft rang undang-undang kepada Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal Transformasi dan Kestabilan Politik. Berdasarkan input dan pandangan daripada semua sesi libat urus tersebut, serta keputusan kerajaan pada 11 Mac 2022 dan 6 April 2022, pindaan Perlembagaan Persekutuan melalui rang undang-undang ini melibatkan pindaan kepada perkara 10 dengan memasukkan pasal 3A selepas pasal 3 bagi sekatan ke atas hak untuk membentuk persatuan yang diberikan oleh perangan C pasal 1 yang berhubung dengan keahlian dalam parti politik. Ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri boleh dikenakan oleh Undang-Undang Persekutuan. Ini merupakan satu punca kuasa enabling clause dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua bagi memberi kuasa untuk penggubalan akta baru berkaitan dengan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Dalam hal ini saya ingin menarik perhatian semua ahli yang berhormat bahawa dengan pelaksanaan rang undang-undang ini juga persoalan-persoalan dasar berkaitan larangan ahli Dewan bertukar parti boleh diperincikan dan dijelas melalui akta baru itu nanti. Tan Sri Yang di-Pertua berdasarkan kes Nordin Saleh lawan Dewan Undangan Negeri Kelantan 1992. 1 CLJ 343 Mahkamah Agung Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa undang-undang yang diwajib seseorang anggota Dewan bertukar parti untuk mengosongkan kerusi bercanggah dengan prinsip kebebasan untuk seorang individu berpersatuan seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 10 bracket 1 dan bracket C Perlembagaan Persekutuan. Justru perkara 10 Perlembagaan Persekutuan harus dipindah bagi membolehkan penggubalan akta baru berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dilulut oleh Parlimen. Selaras dengan perkara ini, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan ini mengandungi 2 pasal dengan perincian seperti berikut. Pasal 1. Rang undang-undang memperuntukkan tajuk ringkas akta yang dicadang dan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk menetapkan tarikh permulaan kuasa akta yang dicadangkan. Yang kedua, pasal 2, rang undang-undang bertujuan untuk meminda
perkara 10 Perlembagaan Persekutuan merangkumi pasal 2A bertujuan untuk meminda pasal 1 perkara 10 berbangkit daripada kemasukan pasal baru 3A dalam subpasal 2B, dan B subpasal 2B bertujuan untuk memasukkan pasal baru 3A ke dalam Perlembagaan Persekutuan untuk membolehkan sekatan-sekatan ke atas hak untuk membentukkan persatuan yang berhubung dengan keahlian dalam parti politik, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undang Negeri boleh juga dikenakan oleh Undang-Undang Persekutuan. Tan Sri Yang Di-Pertua, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan braket 3 2022 yang digubal ini akan menjadi langkah permulaan kepada penggubalan rang undang-undang bagi mencegah tindakan keluar parti demi melindung hak rakyat yang telah memberi undi serta kepercayaan tinggi kepada ahli politik ketika proses pilihan raya. Selain itu, rang undang-undang ini juga mampu menghentikan tindakan mana-mana pihak yang dipilih dan dilantik melalui proses pilihan raya sah daripada bertukar parti tanpa sebab kukuh atas alasan munasabah sekaligus memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang. Selanjutnya, juga dimaksudkan penggubalan akta baru berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Kerajaan pada 10 April telah bersetuju supaya satu jawatankuasa pilihan khas bipartition ditubuhkan dengan keahlian semua pihak berkepentingan termasuk pakar akademik, wakil parti pembangkang dan wakil kerajaan bagi meneliti dan menentukan dasar serta peruntukan terbaik untuk akta tersebut. Rang undang-undang tersebut yang juga dijangka dibentang di mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 pada bulan Julai ini telah dipersetujui akan dilaksanakan selepas hari raya ini nanti pada satu tarikh yang bakal ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah peraturan 11 braket 3. Dengan ini Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada siapa yang menyokong? Terima kasih Di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan, dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Yang Berhormat semua, seramai 65 orang ahli-ahli Yang Berhormat akan terlibat telah disenaraikan sebagai pembahas rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 ini. Jadi untuk membolehkan seramai mungkin ahli-ahli Yang Berhormat dapat berbahas, saya ingin meminta jasa baik ahli-ahli Yang Berhormat yang terlibat untuk mematuhi masa perbahasan yang ditetapkan supaya tidak ada ahli-ahli Yang Berhormat yang tercicir dari senarai perbahasan. Masa perbahasan oleh itu saya terpaksa peruntukkan adalah 8 minit untuk ketua parti, manakala 5 minit untuk ahli-ahli Yang Berhormat yang lain. So diharap dapat kita patuhi perkara yang berikut, masa yang sebegitu. Yang Berhormat Menteri dijangka akan menggulung pada pukul 5 petang. Sekian, terima kasih. Dengan itu saya ingin menjemput pertamanya sebagai amalan kita yang biasa, Yang Berhormat Ketua Pembangkang. 20 minit, Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya bangun untuk menyatakan pandangan tentang keperluan meneruskan dengan pindaan ini yang menyentuh juga soal yang asas dalam erti kebebasan dan demokrasi dalam negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Menteri yang berkenaan kerana telah mengambil langkah menerima pandangan dan menghormati semangat persefahaman
yang kita meterai dalam memorandum persefahaman di antara Perdana Menteri, Kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Isu anti-lompat parti ini atau pemindahan kedudukan dalam parti adalah di antara isu pokok yang menjadi bahan perkara yang disepakati oleh Pakatan Harapan dan Kerajaan. Jadi oleh demikian kita telah sampai ke satu tahap yang menyenangkan kerana isu ini memang isu yang menarik minat rakyat. Ia melibatkan soal pertama menghormati mandat rakyat dan menolak apa-apa pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Dan saya ucap terima kasih kerana Yang Berhormat Menteri dalam mengemukakan memang menyentuh perkara ini dengan agak jelas. Kita telah mengusulkan dan berbincang dengan Perdana Menteri tentang kebimbangan kita bila diusulkan pindaan 10(3)A yang sebenarnya menghormati prinsip asas dalam perlembagaan negara yang bebas dan demokratik, memberikan hormat pengiktirafan tentang hak bersuara, hak berpersatuan, dan oleh demikian kita telah mengusulkan bersama dan ini akan diperinci oleh jawatankuasa khas, iaitu supaya 10(3)A itu memberikan suatu pengertian yang khusus kepada maksud kita mengadakan pindaan perlembagaan ini. Kerana seperti biasa, kalau kita berikan ruang ini, seperti pengalaman yang dibahaskan di Lok Sabha, India, bila ada pindaan perlembagaan yang luas, kemungkinan kerajaan yang ada majoriti kecil menggunakan pindaan itu untuk mengadakan pindaan-pindaan lain yang bertentangan dengan semangat mungkin berlaku. Oleh demikian, kita mohon supaya perkara 3A itu diperkemaskan dan ini saya ucap terima kasih dipersetujui prinsipnya oleh Perdana Menteri dan disebut oleh Menteri tadi, supaya pindaan 10(3)A itu dikhususkan kepada soal defection atau pemindahan parti. Yang kedua yang dibangkitkan tentang soal 48(6) kerana ia akan melibatkan umpamanya penafian hak seorang yang telah diberhentikan atau memilih untuk berhenti kerana tidak boleh bertanding dalam tempoh 5 tahun. Dan ini kita telah pun supaya kalau kita hormat semangat perlembagaan, mandat rakyat, maka biar rakyat yang tentukan. Maka dia seseorang yang terkeluar ataupun dikeluarkan atau melompat parti, dia harus balik kalau dia setuju untuk berdepan dengan rakyat supaya rakyat memutuskan. Dan kalau faham saya, selalunya orang khianat akan ditolak oleh rakyat. Jadi ini yang dua prinsipnya. Tetapi satu prinsip yang asas juga dalam pindaan perlembagaan ini adalah untuk mengetahui secara khusus apakah yang dimaksudkan dengan rang undang-undang yang akan dibentangkan. Sekarang ini kita tidak punya peluang untuk melihat peruntukan-peruntukan itu secara terperinci, walaupun saya akui jawatankuasa yang berkenaan dan juga jawatankuasa teknikal telah mempunyai sedikit maklumat, telah dibentangkan oleh menteri berkenaan, tetapi bukanlah satu draft rang undang-undang yang tamat. Oleh demikian, kita juga mengusulkan supaya sesi berikutnya, harapannya lewat-lewatnya sebelum akhir Mei akan datang, saya harap Perdana Menteri memberikan persetujuan tersebut, supaya pembentangan pindaan perlembagaan ini dilakukan bersama dengan pembentangan rang undang-undang rompat parti ini. Supaya kita tahu pindaan ini bermaksud khusus memenuhi maksud kita dalam meminda atau mengadakan rang undang-undang yang baru ini. Supaya ahli-ahli yang berhormat akan dapat
kepastian yang dimaksudkan dengan pindaan ini yang kita tahu adalah dengan menterjemahkannya dalam rang undang-undang anti lompat ini. Dan semangat ini telah dipersetujui dan saya harap jawatankuasa yang berkenaan, Select Committee ini akan segera akan bermesyuarat dan mencari kesepakatan supaya dapat kita bentangkan dan bahaskan dan luluskan secepat mungkin. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya kaitkan dalam mukadimah tadi bahawa pindaan ini sebenarnya menyentuh soal yang asasi dalam negara kita. Kita tidak boleh nafikan bahawa ada persepsi yang negatif terhadap orang-orang politik Ubuja sekarang. Ada sebahagian rakyat, terutama elemen yang sedar di kalangan masyarakat, yang merasa mual dengan kegelojohan politik yang sanggup umpamanya mengkhianati amanah semata-mata kerana janji sogokan sama ada wang atau kedudukan. Persepsi ini menyeluruh dan ini menyentuh pada semua sehinggakan orang-orang yang tidak terlibat turut terpalit. Dan di antara persepsi negatif ini ialah kerana adegan perilaku lompat parti itu menjadi satu gejala yang biasa sepanjang 1-2 tahun yang lalu ini atau beberapa tahun yang lalu. Pernah berlaku sebelumnya seperti mana kita lihat dalam pindaan dalam kes mahkamah yang disebut oleh Menteri tadi, Nordin Saleh, yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Saya ada pandangan sendiri kerana Mahkamah Persekutuan mengambil kira hak seorang itu, ya. Tetapi Mahkamah Persekutuan pada ketika membuat keputusan itu tidak menghormati atau menerima kenyataan hak rakyat yang memilih. Jadi sepatutnya diseimbangkan hak individu dengan hak puluhan ribu yang rakyat yang memilih. Dia pilih itu bukan kerana seorang itu berdiri, tetapi dia pilih itu kerana janji seorang itu terutama mewakili parti. Dan kalau dalam tradisi kita yang diputuskan oleh SPR Tan Sri lebih arif tahun ini, ya, calon parti itu akan menerima watikah dari parti. Jadi bagaimana kita boleh mengatakan ini keputusan yang boleh dilakukan sendiri, yang boleh mengedepikan kepentingan parti. Ini keputusan Mahkamah Persekutuan yang saya percaya sama ada pihak pembangkang atau kerajaan harus kemukakan semula dan sekarang memang sedang didengar. Kalau tak salah saya Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini untuk membahaskan semula tentang keputusan yang melibatkan Mahkamah Persekutuan yang menetapkan, ya, bahawa menghormati hak seorang individu sebagai ahli dewan untuk memilih terima atau keluar. Tapi ini bagi saya lari daripada semangat demokrasi dan menghormati hak rakyat yang ramai, dan oleh demikian pindaan perlembagaan ini dengan sendirinya akan mengenepikan keputusan Mahkamah Persekutuan 92 tersebut. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya tegaskan semula, ya, bahawa peringatan kita kepada rakyat bahawa tidak semua ahli-ahli politik, tidak semua orang yang terjun dalam gelanggang politik itu sanggup menggadaikan maruah dan diri mereka semata-mata kerana kedudukan dan wang ringgit. Dan sebab itulah kita telah menggesa supaya hal ini diperaku, diluluskan, dibahaskan dan diluluskan oleh Parlimen. Dan mudah-mudahan dengan ini, dengan keputusan ini dan dengan mencerakin, memperinci peruntukan dalam rang undang-undang ini yang akan dibentangkan bulan depan insya-Allah, maka kita beri gambaran kepada rakyat bahawa mereka harus pulihkan balik semangat, gunakan pindaan perlembagaan dalam undang-undang ini untuk menetapkan calon-calon yang mereka pilih itu benar-benar orang-orang yang tidak mungkin mengkhianati amanah yang diberikan. Jadi saya percaya dengan ini juga insya-Allah akan memulihkan keyakinan bukan saja kepada orang politik tetapi kepada sistem demokrasi dalam negara kita. Pindaan ini kalau kita lihat dalam sejarah kita
di negara ini adalah di antara usaha untuk memulihkan keyakinan rakyat kepada sistem yang demokratik dan mandat rakyat, dan keduanya untuk memperkukuh institusi pemerintahan itu sendiri. Sebab itu saya ingin menyatakan di sini ia berlaku kerana desakan yang kuat dalam memorandum persefahaman dan juga kebijaksanaan Perdana Menteri yang memperaku dan bersetuju. Jadi saya mohon hal ini diambil kira dan Menteri boleh usulkan supaya dibawa ke Jawatankuasa Select Committee dan kemudian menetapkan nama-nama yang mewakili kerajaan dan pembangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sebelum saya menjemput ahli Yang Berhormat dari sebelah sini, saya ingin umumkan senarai pembahas sehingga nombor 20 ya, terlebih dahulu. Selepas ini saya akan menjemput Yang Berhormat Padang Rengas, diikuti oleh Yang Berhormat berikut: Seremban, Pontian, Kota Raja, Pengerang, Sempurna, Pagoh, Jerlun, Tuaran, Julau, Muar, Langkawi, Batang Lupa, Kulim Bandar Baru, Sibuti, Teluk Intan, Kuala Kerai, Selayang dan Sek. Itu sehingga nombor 20 ya. Selepas itu saya akan umumkan yang lain. Saya mempersilakan Yang Berhormat Padang Rengas selaku pembahas utama, 15 minit Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat dan Menteri, dan juga kepada Yang Berhormat Menteri Undang-Undang, kerana dengan kesungguhan mereka, insya-Allah apa yang kita hajatkan, iaitu untuk menghentikan lompatan ini dapat dilaksanakan. Saya nak pergi terus kepada perkara yang dicadangkan oleh Menteri sebentar tadi. Itu kalau kita baca dalam kertas biru ini, kita akan lihat, iaitu, izinkan saya baca, by inserting after clause 3 the following clause 3A, notwithstanding paragraph C of clause 2 and clause 3, restrictions on the right to form associations conferred by paragraph C of clause 1 relating to membership in a political party of members of the House of Representatives and members of the State Legislative Assembly may also be imposed by federal law. Jadi kalau kita faham daripada klausa ini, bermakna yang kita bicarakan ialah ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri, ya. Tetapi dalam sistem legislatif kita, iaitu satu badan yang sama juga cukup penting ialah Dewan Negara, Senat. Dewan Rakyat bersendirian tidak boleh membuat keputusan bagi sesuatu rang undang-undang untuk dijadikan sebagai akta, melainkan kalau ianya juga diluluskan oleh Dewan Negara. Bermakna kita jangan menganggap itu bahawa Dewan Negara ini sebagai satu institusi yang tidak sama penting. Saya lihat daripada kita lihat daripada klausa ini, dengan izin, we actually have consigned Dewan Negara ini rendah daripada Dewan Undangan Negeri, kerana kita tidak mengambil kira, iaitu bahawa peranan mereka juga penting dalam menggubal undang-undang. Malah kalau kita lihat dari segi protokol, Dewan Negara ini ialah atas daripada Dewan Rakyat, walaupun mereka ini dikatakan sebagai pelantikan sahaja. Saya nak sebut supaya ahli Dewan Negara juga mesti terikat dengan lompatan ini, kerana kita semua sedia maklum, iaitu
ahli-ahli Dewan Negara, sebahagian daripada mereka adalah ahli yang dilantik oleh Dewan Undangan Negeri. Dan ada juga yang mewakili wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Jadi sebahagian besarnya itu secara tidak langsung sebenarnya adalah dipilih oleh rakyat. Walaupun mereka tidak directly elected, tetapi mereka telah pun dilantik daripada Dewan Undangan Negeri yang telah pun dipilih oleh rakyat. Jadi dan mereka juga merupakan ahli-ahli Dewan Negara yang merupakan political appointee. Ya. Tidak mungkin kalau mereka tidak menjadi orang kuat parti, maka nama-nama mereka ini dicalonkan untuk menjadi ahli Dewan Negara daripada peringkat negeri. Jadi kepada saya merasakan itu untuk ahli Dewan Negara yang telah dilantik oleh Dewan Undangan Negeri, ya, dan ahli Parlimen Labuan juga maknanya juga menantari wakil, tapi khususnya kepada mereka yang dilantik oleh Dewan Undangan Negeri. Senator-senator ini juga mesti perlu terikat dengan soal lompatan ini. Kerana dia pernah berlaku pada tahun 2018 dahulu dalam PRU 14. Sebahagian besar daripada ahli-ahli Dewan Negara lantikan Barisan Nasional telah beramai-ramai mereka keluar dan menyokong kerajaan PH. Ya. Walaupun ada di kalangan ahli Dewan Negara yang mengatakan itu bahawa mereka neutral, mereka adalah orang yang dilantik berdasarkan mewakili kumpulan-kumpulan tertentu. Tapi apa yang berlaku ialah ahli Dewan Negara yang dilantik oleh DUN telah pun tanpa dipaksa, tanpa disuruh, secara sukarela mereka melompat. Ya, melompat dan akhirnya mereka juga telah menolak satu undang-undang fake news ke apakah, yang di mana kalau mengikut kerajaan PN sepatutnya mereka sokong. Jadi ini kita terkesan daripada sikap mereka. Maka oleh kerana itu saya juga ingin mencadangkan supaya dimasukkan iaitu ahli Dewan Negara juga, ya, dan boleh kita pastikan yang dilantik kerana mewakili kumpulan tertentu, kumpulan minoriti, ras ke, mewakili profesi ke, itu okey, tidak mengapa. Kerana mereka bukan dilantik berdasarkan kepada parti. Tetapi yang ahli Dewan Negara yang DUN mesti terikat. Tidak ada sebab mengapa mereka harus terlepas daripada apa yang kita bincang pada hari ini. Ya. Jadi ini cadangan saya supaya dalam klausa ini dimasukkan juga iaitu supaya ahli Dewan Negara yang merupakan lantikan negeri mesti juga terikat dengan apa yang nak kita lakukan pada ini, iaitu mereka tidak juga boleh lompat. Di mana kita nak tegaskan ahli Dewan Rakyat dan ADUN tidak boleh. Itu saya punya cadangan supaya jika boleh dipindah, dimasukkan ahli Dewan Negara yang merupakan lantikan politik daripada Dewan Undangan Negeri. Tuan Ketua, saya jarang setuju dengan Pak Dixon ni semenjak dia duduk dalam pembangkang ni. Dia tengah bercakap, dia tak dengar. Tapi hari ini saya sokong dia 100%. Ya? Sebab kita tidak boleh terima. Dan saya nak tekankan sini ialah bukan apabila kita berbincang tentang rang undang-undang anti-hopping, jangan kita terlalu banyak memusatkan perhatian kita kepada ahli Dewan Rakyat yang melompat hak dia. Don't talk about dia dengan izin his rights. Dia dah lompat. Yang pentingnya kita nak bincangkan tentang hak rakyat. Itu yang penting. That's the most important. So, weight must be given dengan izin kepada penafian hak asasi undian daripada orang ramai yang telah pun mengundi ahli Dewan Rakyat itu.
kita mesti tekankan tentang hak dia. Jauh lebih penting daripada hak ahli parlimen yang telah melompat. Supaya kita jangan orang kata hilang panduan. Kita selalu bercakap tentang ahli parlimen ada hak lah, freedom of association. Jadi kita kena fikir tentang dia. Nah, kita kena fikir tentang hak yang penting ialah hak rakyat yang telah pun menaruh harapan kepada seseorang itu dipilih menjadi wakil rakyat, mewakili parti yang disokong oleh rakyat itu. Tapi kalau ahli dewan rakyat itu rasa dia hebat sangat, dia boleh menang, dia juga boleh bertanding. Bebas. Lawanlah. Tapi saya nak tekan di sini itu bahawa dalam apa yang kita bincang, kita kena menekankan tentang kepentingan rakyat dan saya mahu ownership of the seats belong to the party. Ini penting. Ya, ini very important sebab kerana parti itu telah pun memberi watikah seperti mana disebut oleh Ketua Bangkang sebentar tadi. Dan atas fahaman rakyat memahami iaitu bahawa kita pilih orang ini kerana dia adalah wakil parti. Bukan kerana peribadi dia. Jangan duk banggalah mengatakan saya mewakili diri saya ni kuat. Kalau saya bertanding menang. Kalau rasa kuat sangat bertanding bebas. Kalau bebas buat apa suka pun. Nak lompat sana, lompat sini macam kera katak tu yang pasal. Sebab you bebas. Ya, itu bebas. But kalau you mewakili parti, mesti ingat. Semua yang apa kita lakukan sebagai ahli parlimen, kita mesti akur dengan keputusan yang telah dibuat oleh parti kita. Itu yang paling penting. Jadi oleh kerana itu, dalam perbincangan kita nanti insya-Allah apabila perlembagaan ini dipindah dan kemudian kita bincang anti-hopping law, saya harap kita akan bincang dan memikirkan tentang kepentingan hak orang ramai dan ownership of the seat belongs to the party. Ini kita harus fikir bagaimana kita nak pastikan. Iaitu bahawa apa sekalipun berlaku, parti itu ada hak ke atas kerusi yang telah dimenang oleh orang yang telah diberi watikah untuk bertanding bagi pihak mereka. Jadi sebab itu saya rasa di sini itu bahawa banyak kita boleh bincang sebenarnya. Pada hari ini saya tidak berhajat untuk nak bincang secara detail, tetapi saya ingin menekankan di sini itu bahawa dalam soal apa yang disebut oleh Yang Muhammad Prediction tadi, iaitu kalau kita perlu pindah supaya kalau orang tu dia keluar, kemudian dia nak bertanding, saya ingat that is the right thing to do. Ya, kalau kita sudah keluar daripada parti, tak setuju dengan dasar kita resign lah. Tapi masalahnya pula bila resign 5 tahun tak boleh bertanding. Jadi ini saya setuju supaya kita pindah juga perkara ini dengan deleting. Ya, kita delete apa yang ada dalam, saya betul ingat 486 ke apa ke, di mana kita delete iaitu bahawa seseorang itu kalau dia letak jawatan maka dia tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Delete tu. Ya, sebab kita nak bagi tahu pada dia kalau dia dah tak puas hati sangat dengan parti, dia boleh resign tapi dia taklah diberikan hak untuk bertanding. Sungai Buloh nak tanya. Pandangan boleh? Boleh. No baik, problem. terima kasih. Ya. Saya setuju 100% dengan pandangan. Kita juga wajib meminda atau buang perkara 48/6 yang disebut oleh Yang Berhormat tadi adalah penghalang untuk wakil rakyat itu yang dilucutkan kerusi untuk bertanding baliklah. So, jadi itu tidak adil pada dia. Tapi yang lebih menarik adalah komen pandangan daripada pandangan rengas tadi. Kerusi itu adalah milik parti. Sebenarnya saya nampak dalam kedekatan lompat parti ini, bila wakil rakyat lompat, milik kerusi itu adalah dalam tangan rakyat, pengundi. Sebab apa yang kita hasilkan dengan undang-undang ini, undang-undang lompat parti, kerusi itu akan dilucutkan dan wakil rakyat itu tidak lagi jadi wakil rakyat. Jadi lepas tu kita mesti ada pilihan raya kecil, dan dengan itu siapa akan menentukan siapa menang, bukan parti. Yang akan menentukan ialah rakyat sendiri. Jadi
mana-mana parti akan letak calon, pihak lain akan letak calon, dan akhirnya rakyat yang menentukan siapa sepatutnya kekal di dalam kerusi itu. Itulah pandangan saya minta penjelasan daripada Padang Rengas. Padang Rengas. Ya Muhammad, nanti dia Sungai Buloh ni saya tak apa faham apa yang Muhammad tanya tu. Siapa yang mengendali? Komen bagi tadi bahawa kerusi itu adalah milik parti. Ya. Because dengan undang-undang ini, bila wakil rakyat lompat, kerusi itu akan dilucutkan. Dia akan dilucutkan kerusi itu. Dia bukan lagi wakil rakyat. Miskin dan pilihan rakyat kecil akan diadakan. Dan di dalam itu yang menentukan siapa jadi wakil rakyat baru dalam tempat itu ialah pengundi, bukan parti. Parti tak boleh ganti nama lah. Ya? Kalau itu maksud Tak, pandangan. saya ingat kalau ahli parlimen tu dia dah tak percaya kepada parti dia. Dalam keadaan sekarang dia tak boleh buat apa. Ya? Kalau dia kekal pun dia akan menjadi durian daging pada parti. So jalan yang paling baik dia resign lah. Bila dia resign, ada pilihan raya kecil, maka dia boleh bertanding lah bebas. Sebab dia rasa dia kuat. Parti boleh letak calon yang lain, bukan dia. Jadi maknanya jalan proses seperti biasa. Ya, dia boleh tanding sebagai bebas dan parti boleh letak calon mereka sendiri. Jadi saya ingat itu tidak menjadi masalah sebab kita nak tahu betulkah dia ni ada sokongan ataupun parti yang sebenarnya letak calon yang baru yang benar-benar ada sokongan daripada rakyat. Akhirnya rakyat juga yang akan putuskan. Ya. Ya, terima kasih Padang Rengas. Saya nak ucapkan tahniahlah nombor satu kerana diberikan tanggungjawab untuk menjadi pembahas utama. Ini jauh lebih baik daripada yang menjadi pembahas utama bagi titah diraja lah. Paling kurang ada sikit lah kan. Hanya saya kagumlah dengan hujah-hujah yang dikemukakan. Tetapi saya rasa mungkin ini merupakan satu sikap yang baru dan pendirian yang baru. Ketegasan yang ditunjukkan. Ya, kerana bagi saya sebenarnya masalah lompat parti ni pun takkan berlaku. Dan jatuhnya kerajaan takkan berlaku kalau tak ada orang yang sanggup nak terima dan sambut. So maknanya kalau dalam zaman pada 2020 tu bila ada yang kata-kata nak lompat ni, UMNO close their doors. No, kita takkan kerjasama. Tak akan berlaku lompatnya. Apa pandangan Padang Rengas? So sikap yang ditunjukkan sekarang ni memang cukup betul. Saya sokong 100%. Seharusnya ianya ditunjukkan awal lagi. Dan all these frogs, dia tak ada tempat nak lompat. Dia lompat-lompat, dia akan duduk di bawah tayar kereta. Pasal tak ada orang nak sambut. Apa pandangan Padang Rengas? Oh, maklumat yang umat lah. Sikap saya ni bukan baru. Ya. Waktu dia jadi menteri dulu pun saya mempunyai pandangan yang sama. Tapi apabila kita jadi menteri, it's collective decision. Saya tidak boleh kata, saya pernah jadi menteri undang-undang dulu, 9 tahun. Jaga parlimen, jaga undang-undang. Jadi kalau kita dah buat keputusan kolektif, saya tidak boleh keluar mengatakan saya tidak setuju dengan keputusan itu. Kalau tak setuju, resign lah. Jadi mungkin yang Muhammad je tak tahu macam mana sikap saya. Ya. Tapi sekarang saya backbencher. Backbencher ni saya tidak terikat dengan collective decision. Saya pun bebas macam yang Muhammad juga. Ya. Saya boleh cakap. Tapi jangan merapu lah. Jangan merapu. Kita cakap substance. Ya. Kita cakap substance. Saya nak beritahu kepada Yang Muhammad iaitu bahawa yang ada dalam kabinet pada hari ini adalah berdasarkan kepada kali pertama dulu waktu Paguh keluar, ya. Jadi pada ketika itu sudah buat keputusan. Bukan kita yang pemimpin, ya. Bukan UMNO ataupun BN yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Itu Paguh, ya. Paguh cadang ambil kita semua, kita ikutlah. Tapi selepas itu saya nak on record tunjukkan itu bahawa apabila Yang Muhammad Bera menjadi Perdana Menteri, selepas itu ada berlaku. Ada juga orang yang tidak setuju dengan PA sebab mungkin dia zalim lah, diktator kan. Ya.
Jadi waktu Yang Mat, saya bukan menteri. Saya tak boleh bagi masa dah. Jadi duduk. Tak pasal Paguh jadi Perdana Menteri pun dengan sokongan hampa. So, janganlah cuci tangan. Bukan soal dia. Please don't clean your Yang Mat hands. kena faham lah. Sama-sama lah tanggungjawab. Tak sama. Collective responsibility. Tak sama. Sebab kita hanya 42 kursi saja. Yang diorang ada lebih. Jadi kita ikut saja. Pada ketika itu kita ikut. Tapi sekarang ini ada yang ahli-ahli parlimen yang berubah hati di atas kezaliman PH, ya. Maka mereka tinggal. Ada sebab mereka tinggal. Tapi mereka tidak menjadi ahli pentadbiran di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Ini fakta yang kita harus bezakan. Maknanya kita, kalau dia nak sokong, kita nak buat macam mana? Dia dah meluat sangat tengok Shah Alam semua kan. Dia suka kita. Tak kena nak tahan. Jadi Yang Berhormat ada perbezaan dalam hal ini. Terima kasih. Tadi Waktu cakap saya pun dah tak habis, boleh terima lompat parti. Sekarang ni kata boleh Yang pula. Berhormat, Mana saya, boleh? You're contradicting menyokong, yourself. Rang undang-undang. Amanah pun lompat. Jadi kita fahamlah. Tengoklah mengapa orang meluat dengan Shah Alam. Terima kasih. Amanah lompat kerana PAS lompat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Padang Rengas. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Seremban. 8 minit Yang Berhormat selaku Ketua Parti. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu Tan Sri Yang Di-Pertua, saya rasakan bahawa hari ini adalah satu hari yang bersejarah dalam Parlimen Malaysia. Kerana hari ini kita akan memulakan proses penggubalan satu rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti, iaitu kerana pindaan perlembagaan ini merupakan satu enabler kepada satu Akta Anti Lompat Parti digubal. Dan saya melihat bahawa penggubalan ataupun pemulaan proses pada hari ini adalah hasil persefahaman dan juga syarat utama dalam memorandum persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan. Dan ini membuktikan bahawa apabila Pakatan Harapan memeterai MOU dengan Kerajaan Persekutuan, itu bukannya soal kita menjual prinsip kita ataupun menjual diri kita. Tetapi apa yang lebih penting dalam MOU ini ialah kerana kita nak memperjuangkan agenda reformasi. Dan antara syarat utama dalam MOU itu ialah menggubal satu Akta Anti Lompat Parti untuk mengembalikan kestabilan politik dan memberhentikan sebarang tindakan lompat parti ini. Itu merupakan intipati yang paling utama dalam MOU di antara Pakatan Harapan dengan Kerajaan Persekutuan. Akta Anti Lompat Parti ini sebenarnya telah pun diperjuangkan lama oleh pemimpin-pemimpin DAP yang terdahulu. Yang Berhormat Iskandar Puteri sejak tahun 70-an telah memperjuangkan dan menyatakan pendirian supaya Akta Anti Lompat Parti mesti digubal di parlimen kita ini. Tidak lupa juga mendiang Yang Berhormat Kapal Singh secara konsisten memperjuangkan Akta Anti Lompat Parti sehingga akhir hayat beliau. Kerana DAP merupakan antara mangsa utama dalam lompat parti ini. Sejak pilihan raya umum yang pertama yang DAP tandingi pada tahun 1969. Selepas pilihan raya umum 1969, hampir separuh daripada wakil rakyat yang menang atas tiket DAP melompat. Dan kita menjadi mangsa. Dan sebenarnya dalam konteks politik negara kita, hampir setiap politik pembangkang pernah menjadi mangsa kepada lompat parti. Bukan saja DAP, malah PAS juga. Semasa menjadi pembangkang di peringkat persekutuan, mereka juga mangsa lompat parti. Malah UMNO semasa menjadi parti pembangkang juga merupakan mangsa lompat parti. Tetapi dulu tidak ada parti masa Kerajaan Barisan Nasional tidak melihat keperluan untuk menggubah Akta Anti Lompat Parti ini. Sehinggalah tahun 2018 apabila UMNO sendiri menjadi pembangkang dan menjadi mangsa kepada lompat parti, mereka sedar bahawa pentingnya dan perlunya Akta Anti Lompat Parti ini. Kecualilah parti yang menjadi kerajaan di persekutuan tak pernah menjadi mangsa kepada lompat parti, kecuali Pakatan Harapan yang digulingkan kerana ada tindakan lompat parti di kalangan ahli-ahlinya yang menjadikan kita digulingkan dalam masa 22 bulan. Tetapi apapun, Tan Sri Yang-di-Pertua, kita mengangkat semangat supaya negara perlu ada pembaharuan. Dari segi politik perlu ada kestabilan dan